Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita ada sesuatu yang agak istimewa sikit, iaitu maklumat yang lengkap mengenai Lotus Eletre. Lotus Eletre ni ialah sebuah SUV. Lotus katanya ialah sebuah hyper SUV. Masalah bila panggil hyper SUV ni bermasalah pasal dia nak kena berlawan dengan Tesla Model X Plaid. Model X Plaid tu dia pecutan ke 100 km sejam dalam 2 saat lebih sikit saja. Walaupun Lotus tak beritahu kita tempoh pecutan daripada 0 ke 100 km sejam untuk Eletre ni, tapi dia kata ia akan memasuki 2 second club lah. Maksudnya ia akan mecut pada kelajuan tersebut dalam tempoh 2 saat ataupun kurang daripada 3 saat. Jadi mungkin boleh capai sama masa pecutan yang lebih kurang sama dengan Tesla Model X Plaid. Jadi saya tak tahulah ini betul-betul hyper SUV ataupun tidak, tapi apa-apa itu yang Lotus panggil lah. Semuanya keseluruhannya elektrik, Lotus Eletre. Jadi reka bentuk dia ni of course memang sangat canggih dan sangat ranggi lah, berbeza lah dengan Tesla Model X tu yang nampak macam SUV biasa ataupun SUV modern lah, tapi dia tak nampak macam super hyper SUV. Yang ni lebih gaya macam Lamborghini Urus, macam Ferrari punya SUV yang akan lahirkan tu kan. So ini Persang, Ferrari punya. So ini Persang kenapa dia? Saya tak ingatlah, Ferrari punya SUV lah. Jadi apapun, Lotus membina SUV ni atas platform serba baru, platform elektrik serba baru, dan menggunakan nama yang bermula dengan huruf E, kerana Lotus semua Elise, Europa, Esprit, Elan, Elise, semua nama mula dengan E. Jadi dia menggunakan nama E jugalah. Dan ini merupakan SUV pertama Lotus dan kereta elektrik yang kedua lah kalau kita campur Evija. Evija tu dia punya hypercar, yang tu masih lagi kita tunggu kelahirannya. Yang ni pun kita masih menunggu kelahirannya. Yang ini akan dihasilkan di China, di mana mereka sedang membina satu kilang baru di Wuhan untuk membina beberapa model. Yang ni dipanggil Type 132. Jadi ini tradisional untuk Lotus lah. Lotus panggil dia punya semua produk-produk yang direka bentuk full models, yang kena full development, dia panggil akan bagi type number lah. Yang ni dia panggil Type 132. Dan menurut Lotus mereka akan ada 2 lagi produk lifestyle seperti ini. Dia panggil Type 132, satu Type 133 dan Type 134. Type 134 tu katanya ialah sebuah 4-door coupe, dan 133 ialah satu crossover yang mungkin lebih kecil sikit daripada yang ni. Jadi untuk Lotus Eletre ni, dia ialah satu SUV yang size E, segmen E, iaitu sama size macam Audi Q8, macam Lamborghini Urus, macam BMW X7 dan Mercedes ML yang besar tu kan. Jadi yang ni direka bentuk di UK lah, di Norfolk, dan ianya mempunyai beberapa ciri yang agak menarik. Kuasa kuda kereta ni ialah lebih kurang 600 kuasa kuda. Ianya mempunyai jarak jelajah 373 batu ataupun 600 km, dan dikatakan boleh mengecharge dalam tempoh 20 minit untuk mencapai 400 km jelajah. Dan ianya mempunyai kadar charge 350 kW, dan kalau kita mengecharge menggunakan AC, dia boleh menerima sehingga 22 kW on board AC charger, dia boleh handle 22 kW. Jadi of course aerodinamik kereta ni agak canggih lah. Kita tengok dia punya rupa bentuk ni semua, dia mempunyai pelbagai-bagai trik aerodinamik untuk membolehkan dia membelah angin dengan lebih bagus. Dan juga kereta ni masih belum lengkap lagi sebenarnya. Jadi mereka masih lagi melakukan beberapa perkara untuk meringankan berat. Kita tak tahu indication berat dia berapa lagi. Dan ia juga menggunakan LiDAR, yang mempunyai package LiDAR, Light Distancing and Range Finding. So dia menggunakan laser untuk mengesan jarak. Ini penting untuk sistem autonomous lah. Tapi yang uniknya berbanding dengan kereta-kereta lain yang menggunakan LiDAR, dia sorok sistem LiDAR dia. Jadi benda tu tersorok dekat dia punya wheel arch dengan hantar bumbung. Bila kita nak pakai baru dia keluar. Jadi ini juga penting untuk aerodinamik, sebab aerodinamik adalah satu ciri yang sangat penting untuk kereta elektrik pertama. Dan of course Lotus lah sebagai sebuah jenama kereta sports. Dan ia juga menggunakan aluminium dan carbon fiber lah katanya untuk membantu mengurangkan berat badan kereta ni. Juga mereka sedang cuba menggunakan beberapa bahan yang mesra alam lah. Macam carbon fiber yang digunakan juga adalah bukan yang woven lah, bukan dianyam. Maksudnya dia pakai off-cut seperti carbon fiber, macam orang nak buang kecil-kecil tu, dia campur-campur-campurkan, dan dia press dan kemudian cure. So bila you tengok tak nampak dia punya fiber tu beratur teratur lah. Fiber dia agak random. Of course ini okey sebab dia bila dia menggunakannya di tempat-tempat yang tidak structural is fine. Kalau nak menggunakannya di tempat structural agak sukar untuk mengukur ataupun mengira kekuatan carbon fiber kalau ianya random lah. So mungkin ada different kind of calculation untuk random punya, tapi yang kita nampak dia hanya gunakan dekat tempat-tempat yang bukan structural.
Jadi kilang ni akan mula memasang kereta ni pada, tak tahulah, mungkin bahagian kedua tahun ni lah, Jun ke atas lah. Bila kereta ni akan keluar juga kita belum pasti lagi, tapi ianya akan keluar. Dan yang menarik lagi bila kita tengok dalam kabin kereta ni, dia mempunyai 4 tempat duduk. Yang versi yang kita ditunjuk ni adalah 4 tempat duduk, 4 sport seats. Katanya sport seat depan dengan belakang tu lebih kurang sama, cuma dia punya seat squat, tempat kita duduk tu mungkin yang belakang tu pendek sikit lah. Biasa ni trik-trik yang dilakukan, visual trick lah, untuk membantu kereta tu nampak lebih lapang sikit lah. Dan juga kita tengok dia punya kabin mempunyai layout yang agak unik, di mana ada satu skrin besar mendata di bahagian tengah, dan kemudian ada 2 skrin tipis untuk depan pemandu dan juga depan penumpang, di mana segala maklumat yang penting dipaparkan untuk pemandu pada skrin tipis tersebut. Dan juga di penumpang juga mungkin kita boleh pilihlah maklumat apa nak dipaparkan. Mungkin kalau sebelah pemandu dia menunjukkan kelajuan, power, output, range semua. Sebelah penumpang mungkin menunjukkan radio station, lagu apa yang dipasang, ataupun game apa yang sedang berfungsi, ataupun apa-apa fungsi yang tengah ditayangkan di tengah. So dekat bahagian tengah tu ada satu skrin yang agak besar, kita tak pasti apa saiznya. Saya rasa lebih pada 12 inci lah besar skrin tu. Dan kemudian kat bawah tu ada beberapa kawalan fizikal untuk butang aircon, kawalan aircon punya speed, dan drive mode lah, dan beberapa lagi ciri yang dikawal secara direct. Kat tengah-tengah tu juga nampak ada beberapa cup holder jenis tekan, dia nampak tutup, tekan dia akan masuk ke dalam lah. Dan kemasan dalam kereta ni berwarna putih. Of course untuk show car biasa kita gunakan warna-warna yang terang-terang ni supaya nampak lebih light, lebih airy, dan nampaknya macam ada panoramic sunroof juga. Dan kursi ni juga menggunakan apa yang dia tak beri secara jelas apa produk yang digunakan untuk upholstery kursi ni, tapi katanya ialah produk yang mesra alam. Dan kita tengok daripada gambar ni, mungkin ruang kabin tu agak selesa lah, sebab ini ialah kenderaan segmen E. So kita menanti Lotus ni bila ia akan keluar, dan akan menjadikan Lotus mungkin satu nama yang besar kembali, sebab SUV ni semakin menjadi tonggak kepada beberapa jenama besar dalam dunia sports car untuk menjadikan mereka lebih financially viable. Sebagai contohnya Porsche, sebelum adanya Cayenne, Porsche satu syarikat yang berjaya tapi tidak mempunyai keselesaan keuangan seperti yang dia ada sekarang. Dengan Cayenne dia berjaya membesarkan empire-nya sehingga menjadi semacam sekarang. Begitu juga dengan Lamborghini, tanpa urus dia tak mungkin mencapai angka jualan yang dia ada sekarang lah, kan. Dan begitu juga dengan Ferrari, terpaksa melakukan perubahan dan menghasilkan SUV. Apapun kita mengucapkan tahniah kepada Lotus dan kumpulan Geely. Seperti yang kita tahu, Lotus sekarang sebahagian daripada kumpulan Geely, dan separuhnya dimiliki oleh kumpulan yang dimiliki oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. So kita turut berbangga syarikat yang separuh dimiliki oleh orang Malaysia kini akan melancarkan sebuah produk yang mungkin bakal menjadi ikonik di seluruh dunia. Okey, kalau awak suka video ni, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan, dan kalau boleh macam biasa tolong kita sikit tekan butang subscribe, sangat-sangat membantu. Komen juga sangat membantu, dan of course tekan butang loceng supaya dapat maklumat bila kita muat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.